Salam sejahtera kepada semuanya. Nama saya Lo Cik Han. Hari ini, saya akan menunjuk video tunjuk cara kemahiran khusus yang saya cipta bagi memperagakan kemahiran khusus yang telah dipelajari. Terdapat 5 bahagian iaitu menjelaskan keperluan sukan, menerangkan istilah-istilah dalam sukan, menerangkan format permainan dan pertandingan, mempraktik teknik-teknik asas sukan dan menerangkan strategi sukan. Menjelaskan keperluan sukan catur. Sebelum bermain catur, kita haruslah mengenali catur. Catur adalah sejenis permainan berpapan, berkreasi dan berdaya saing yang dimainkan di antara dua pemain. Permainan sukan berasal dari India dan tersebar ke Eropah, di mana peraturannya diubah sesuaikan dalam keadaan terkini. Sekarang, permainan catur merupakan permainan yang paling popular di dunia, dimainkan oleh jutaan manusia di seluruh dunia semasa di rumah, di kelab-kelab catur, atas talian, surat menyurat dan di dalam pertandingan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tujuan kita gerakan buah dan tujuan lawan gerakan buah. Seterusnya, kita juga perlu membina perancangan dan memahami perancangan lawan. Akhirnya, kita perlu menguasai permainan dan mencipta masalah untuk lawan. Menerangkan istilah-istilah dalam sukan catur. Pertama, middle game. Bagian dari sebuah permainan setelah bagian pembuka. Di bagian ini, rencana mulai terbentuk berdasarkan posisi kemudian mulai beraksi. Kedua, London System. Pembukaan yang dianjurkan untuk pemula. Pada sistem ini, tidak begitu banyak langkah taktis dan mengedepankan posisional buah catur. Ketiga, promotion. Membuat radu baru atau membuat bidang lain ketika sebuah pion mencapai kolom horizontal ke-8. Keempat, fork. Situasi di mana sebuah bidang atau pion menyerang dua atau lebih bidang lawan secara bersamaan, tapi tidak secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Kelima, gambit. Istilah ketiga bermain mengkorbankan satu atau lebih pionnya sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam gerakan selanjutnya. Yang keenam, blunder. Langkah yang sangat buruk yang menyebabkan kehilangan banyak bidang bahkan hingga menyebabkan kekalahan. Ketujuh, Kaiser. Pemain yang tidak ahli atau amatir. Kata ini berakal dari bahasa Jerman. Yang ke-8, Fianchetto. Pemain memanfaatkan gajah untuk mengembangkan permainannya. Menerangkan format permainan dan pertandingan catur. Format permainan catur adalah dua pemain strategi permainan papan dimainkan pada papan catur. Papan kotak dengan 64 kotak yang disusun dalam grid 8 darab 8. Main melibatkan tiada maklumat tersembunyi. Setiap pemain bermula dengan 16 kepingan. 1 raja, 1 permaisuri, 2 rooks, 2 kesatria, 2 uskup, dan 8 bidang. Setiap jenis kepingan bergerak berbeza, dengan yang paling kuat menjadi permaisuri dan yang paling kuat bidang. Objektifnya adalah untuk rakan sekecil raja rawan dengan meletakkannya di bawah ancaman penangkapan yang tidak dapat dielakkan. Untuk tujuan ini, kepingan bermain digunakan untuk menyerang dan menangkap kepingan lawan sambil saling menyokong. Semasa permainan biasanya melibatkan bertukar kepingan untuk bahagian lawan yang serupa dan peluang mencari dan kejuruteraan untuk berdagang dengan menguntungkan atau untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Selain rakan sepasukan, bermain mengulangi permainan jika lawan meletak jawatan atau dalam permainan masa kehabisan masa. Format pertandingan. Format pertandingan yang paling biasa ialah pusingan robin, round robin, dan sistem Swiss system. Pusingan robin ialah semua lawan semua, biasanya dalam bahagian kecil. Pemain akan berlawan dengan semua pemain lain dalam bahagian tersebut, seperti liga. Mungkin lebih lazim ialah sistem Swiss, di mana dalam setiap pusingan, pemain akan bertemu pemain lain yang mempunyai markah hampir sama dengannya.
Sebagai contoh, jika bermain kalah perlawanan pertamanya, berkemungkinan dia akan bertemu dengan pemain lain yang turut kalah permainan pertamanya. Pemain tidak disingkirkan dari acara sistem Swiss, dan jika jumlah bilangan pemain ganjil, seorang pemain akan mendapat baik, yang bermakna dia akan mendapat markah percuma, seolah-olah menang perlawanan. Baik ini selalunya akan diberikan kepada pemain dalam kumpulan markah paling sedikit. Namun, seorang pemain cuma boleh mendapatnya sekali sahaja. Di sesetengah pertandingan pula, permainan tambahan disediakan untuk pemain yang mendapat baik. Menerangkan strategi sukan catur. Strategi catur adalah aspek catur bermain berkaitan dengan penilaian kedudukan catur dan penetapan alamat dan rancangan jangka panjang untuk permainan masa depan. Semasa menilai kedudukan secara strategik, pemain mesti mengambil kira faktor-faktor seperti nilai relatif, potongan di papan, struktur bidak, raja keselamatan, kedudukan kepingan, dan kawalan kotak kunci dan kumpulan petak, misalnya penjuru, pekafau, dan petak individu. Strategi catur dibezakan dari taktik catur yang merupakan aspek permainan yang berkaitan dengan peraturan, ancaman, dan pertahanan demi langkah. Sebilangan pengarang membezakan ketidakseimbangan strategik statik, misalnya mempunyai kepingan yang lebih berharga atau struktur bidak yang lebih baik, yang cenderung bertahan untuk banyak penggerakan dari ketidakseimbangan dinamik, seperti satu permain yang mempunyai kelebihan perbangunan yang bersifat sementara. Perbezaan ini memberi kesan kepada ketidakhadiran dengan rancangan yang dicari, sehingga pemain mencapai tahap kemahiran master. Taktik catur cenderung pada akhirnya memutuskan hasil permainan lebih kerap daripada strategi. Oleh itu, banyak jurulatih catur menekankan kajian taktik sebagai kaedah paling berkesan untuk meningkatkan hasil seseorang dalam permainan catur yang serius.